بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Engkau sajalah yang sejahtera daripada kekurangan. Engkau sajalah yang memberi kesejahteraan kepada manusia, kepada makhluk Engkau. Dan daripada Engkau saja kesejahteraan dan keselamatan. Dan kepada Engkau sajalah kembali kesejahteraan dan keselamatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesejahteraan. Berilah kehormatan kami dengan beri kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita berbagai-bagai kurniaan, banyak kurniaan yang mewajibkan kita bersyukur, yang mewajibkan kita mengucap alhamdulillah sebagai tanda kita mengaku kata kesemua kebaikan itu adalah daripada Dia. Dengan otomatiknya sebagai tanda kata kita kenal Dia, kata Dialah Tuhan yang sebenar, Dialah Rabbul Alamin, Dialah yang mengatur sekalian alam. Para hadirin ahli jemaat, sidang jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebagai tazkirah ringkas daripada saya pada pagi ataupun sebelum daripada jemaat pada hari ini, saya ingin kongsi sikit sebanyak sebagai ingatan ataupun tazkirah. Kita sedia maklum sudah jadi Allah menjadikan lumrah bagi kita masing-masing, iaitu kesemua kita mencari kejayaan, mencari kebaikan dan keuntungan. Tak ada seorang pun manusia yang hidup di dunia yang sementara ini yang tak ada nak kejayaan, yang tak ada nak keuntungan. Tak ada. Kesemua nak cari kejayaan dan keuntungan. Dengan kata lain, kebaikan dan kesenangan. Katakanlah, kesemua nak ke itulah. Maka kita alhamdulillah dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala modal. Allah bagi kepada kita modal yang menyebab bagi yang membawa keuntungan kepada kita. Kalau dengan kata cara baru, dunia baru, dia panggil Allah bagi aplikasi untuk kita nak berjaya. Siapa nak berjaya, nak kepada keuntungan, kena pergi kepada Play Store, kita kena download aplikasi ni. Siapa tak download aplikasi ni, orang tu tak berjaya, tak beruntung lah. Itu hakikat yang sebenarnya. Kerana keuntungan
itu dia datang daripada satu saja, daripada Rabbul Alamin, daripada Tuhan yang mengaturkan alam. Siapa tak kenal Rabbul Alamin, maka orang itu tak sampailah, tak dapatlah kejayaan. Sebab tu dari setengah daripada ucapan yang diucap oleh Rasulullah, yang diajar oleh Rasulullah, yang diucap kemudian daripada solat, Allahumma antas salam wa minkas salam, daripada engkau sahaja ya Allah kesejahteraan, keselamatan. Nak dapat selamat di mana hidup, di mana saja kita berada, nak dapat selamat ialah daripada Allah saja. Maka Allah tunjuk kepada kita jalan-jalan selamat. Allah sudah tunjuk. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah tunjuk jalan dengan kitab dia Al-Quran, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kesejahteraan. Maka jalan kesejahteraan itulah dinamakan aplikasi, dinamakan silabus untuk membawa kita jadi selamat. Allah rumus dengan kata as-siratal mustaqim. Awal Al-Quran Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Allah ajar kita supaya kita berdoa, minta mohon restu daripada dia supaya kita ni dapat aplikasi ni, iaitu as-siratal mustaqim, jalan yang betul, silabus yang betul, aplikasi yang betul. Itu siapa nak cari keselamatan, nak cari kesejahteraan, nak cari untung, kena ikut tunjuk jalan ataupun cara yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itulah modal dia yang besar, iaitu kenal Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan Allah berartinya kita kenal dia dan kita mengaku dengan ketuhanan dia. Itu modal yang pertamanya. Kalau tak ada modal tu, maka tak dapat keuntungan dah. Tak ada, tak usah carilah, tak jumpa dengan untung, tak bertemu dengan untung. Maka kita sudah ada modal tu, maka kita nak cari keuntungan ni dengan jalan mana? Beberapa jalan boleh kita cari, bukan satu jalan. Allah kata jalan selamat ni dia ibarat dengan kata jamak subulas salam. Subul kata makna jalan-jalan, bukan satu jalan, jalan-jalan, beberapa jalan. Jamak daripada perkataan mufrad dia sabil. Kalau sabil satu jalan, kalau kata dua, kata sabilan bahasa Arab. Kalau nak kata banyak, subul, subulas salam, subulus salam. Semacam kita nak mari kepada surau ni lah, dia bukan satu jalan. Ada jalan sebelah utara, sebelah hilir, ada jalan sebelah selatan, sebelah hulu, ada mari sebelah timur, sebelah naik, ada mari sebelah barat, sebelah jatuh, ada sebelah bucu, penjuru. Banyak jalan nak sampai kat sini. Tetapi kesemua tu tak keluar daripada jalan yang ditunjuk aja, yang disampai oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dia ayyul a'mali afdal, yang manakah amalan itu afdal, lebih baik, yang nombor satu? Rasulullah jawab, bukan jawab satu dah. Rasulullah tak jawab satu saja amalan yang afdal. Seorang ni tanya soal, dia jawab dengan satu jawapan. Sahabat yang lain soal, dia jawab dengan satu jawapan yang lain. Sebab apa? Sebab subul, banyak jalan amalan yang afdal itu banyak. Jalan yang menyampaikan kita kepada assalam, kesejahteraan. Assalam juga dikatakan syurga, yang boleh sampai menyampaikan kita kepada syurga. Satu ketika ditanya Rasulullah, yang mana amalan lebih afdal? Rasulullah kata birrul walidain, buat baik dua ibu bapa. Satu ketika Rasulullah jawab dengan kata al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Satu ketika Rasulullah jawab dengan kata puasa, kerana puasa la mislalah, tidak ada bandingan baginya. Satu ketika Rasulullah jawab kata al-Islam. Satu ketika Rasulullah jawab dengan kata sedekah, berbagai-bagai Rasulullah jawab. Maknanya kita boleh cari jalan untuk dapat kesejahteraan, keuntungan dengan berbagai-bagai jalan. Oleh itu saya seru diri saya sendiri dan para ahli jemaah sekalian, mari kita pilih ambil satu jalan yang kata lebih mudah bagi kita, yang kita boleh nak praktik jalan tu. Kalau kita rasa mudah jihad fi sabilillah, kita ambil jihad fi sabilillah. Kalau kita rasa mudah ambil dengan jalan puasa, kita puasa. Kita rasa mudah dengan zikrullah, zikir pada Allah, kita ambil zikrullah. Tetapi kesemua itu dia termasuk di dalam kata jalan yang betul, jalan yang yang menyampaikan kita kepada kesejahteraan. Dikatakan jalan orang-orang yang telah terdulu daripada kita, yang dapat nikmat daripada Allah, yang Allah kata siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tak berjaya kalau kita tidak ikut jalan mereka yang dapat kurniaan daripada Allah, mereka yang dapat nikmat, telah Allah kurnia nikmat kepada mereka, iaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang dibawa oleh nabi-nabi, yang dibawa oleh orang syuhada, orang mati syahid. Satu jalan dia. Jalan yang dibawa oleh orang-orang yang sangat benar. Benar dia tu boleh sampai kepada dikatakan satu jalan yang betul. Dan orang yang soleh, orang yang baik, orang yang berjuruh. Berjuruh tu satu jalan yang dikatakan as-siratal mustaqim. Mana kita kena ikut jalan mereka itu, silibus mereka itu, cara yang mereka itu telah berjalan, telah berjaya. Allah merumuskan juga, dan Allah tunjuk juga, kata cara kita nak dapat keuntungan itu
salah satu daripada kaedah dia yang jadi kaedah asasi, jadi rukun untuk nak dapat kejayaan. Allah sebut di dalam surah Ad-Duha, surah Asy-Syams, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tak payah tarjamah lah, panjang. Kalau nak tarjamah tu panjang, habis masa dengan tarjamah tu lah. Kan masa kita ringkas sangat, pendek sangat untuk saya nak ambil fokus kepada poin penting lah. Banyak Allah bersumpah dengan banyak, dengan mataharinya, dengan bulannya, dengan siangnya, dengan malamnya. Kaedah bahasa Arab, bila dia nak cerita perkara penting, perkara ni perkara benar dan perkara ni sangat besar, perkara yang penting, dia mendului dengan qasam, mendului dengan bersumpah. Kalau nak cerita dia takut kita tak terima, dia kata wallahi. Orang Arab hari ni pun begitulah cara dia bekerja. Dia kena takkid, dia kena menguatkan cakapan dia dulu dengan kata, dengan bersumpah. Allah pun dia nak cerita perkara yang penting-penting, Allah bersumpah. Sebab tu surah-surah hak di akhir juzuk yang ke-30 tu Allah banyak dengan qasam, wadduha wal laili idza saja wasyamsi wadduhaha. Allah bersumpah kerana ayat ni, surah ni turun kat Mekah. Di masa turun ni orang-orang banyak dok ingkar, tak terima ajaran tunjukkan ataupun aplikasi yang didatang oleh Allah ni, manusia tak terima. Allah nak cerita apa? Allah bersumpah, Allah kata qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya beruntung, sungguhnya bertuah, sungguhnya berjaya man zakkaha, oleh mereka yang membersih akan nafs, akan dirinya. Itu kaedah umum. Wa qad khaba, dan sungguhnya kecewa, tak sampai matlamat, panggil khaibah. Bahasa Arab kata khaibah, bahasa Melayu kata kecewa. Kita buat apa tak berjaya, kita letak tujuan kita tak sampai kepada tujuan, dia panggil khaibah, tak berjaya. Mandassaha, mereka yang mengotori, mereka yang menyembunyikan diri mereka, yang menudungkan, mekamuhkan diri mereka di dalam derhaka, di dalam maksiat, di dalam kekotoran maksiat, kekotoran kufur. Itu lebih besar lagi lah. Jadi siapa membersihkan diri, siapa menampakkan diri dia tu bersih, asal dia panggil zakat tu. Zakat tu makna dia bersih, subuh, cuci, nampak berseri, itu dia panggil zakat. Orang yang membersihkan, menyerikan diri, menyuburkan diri dia, orang itulah orang yang beruntung, orang yang berjaya. Ini yang paling penting. Kita cuba untuk kita di hari ini, dengan secara ringkasnya,
saya ingin sebut, kata kita ke semua masing-masing kena muhasabahkan diri, kena kita cek diri kita sendiri. Kita ni, adakah diri kita ni sudah bersih, ataupun diri kita ni masih ada kekotoran, ataupun dengan kata lain ada kekurangan, ada belok, ada cari, ada berkarak. Itu bahasa bertani lah, bahasa Kelantan sikit. Cari, belok, pecah, kita kena cek kat situ. Bila kita sudah cek, kata kita nampak dah ada cari pada kita, ada belok pada kita, ada berkarak pada kita, kita mari membersihkan. Betul cari kita tapung, kalau belok kita betulkan, kalau berkarak kita buat karak dia tu, basuh karak. Kena beli ubat karak, nak buat macam mana ubat karak? Kena cari dalam Lazada pula, nak buat macam mana? Kalau Lazada tak ada download Lazada lagi, kena download Lazada lah. Macam mana kita nak cari ubat-ubat tu? Itulah nama nasihat agama, mengajar agama ni sebagai Lazada lah, sebagai Lazada. Nak cari kita ni ada kekurangan kat mana, dan cara nak mengatasi kekurangan tu lagu mana. Bila kita mengatasi kekurangan kita, itulah nama kita tazkiyatun nafs, membersihkan diri, menyucikan diri kita. Bila kita boleh bersih diri kita, alhamdulillah, berjaya lah, berjaya kita. Penting kita kena baca terlebih kekurangan diri kita tu. Kekurangan diri kita duduk kat mana. Kalau baca hak ni tak terlebih, kita tak nampak, maka itu bahaya sangat-sangat lah. Kereta kita kering air, kita tak nampak kata kering air. Kereta kita kurang kelenda dia, minyak hitam dia kurang, kita tak nampak, tak pandai baca, hancur orang tu, tak berjaya. Kita naik di atas kereta, nak start buka suis, itu kita kena tahu dah. Nampak naik api amaran, warning. Kita tahu ni warning apa. Kalau kita nampak api warning pun kita tak tahu ya, bahayalah, bahaya. Begitulah kita cara nak pergi kepada akhirat, nak pergi kepada Darussalam, nak pergi sampai kepada Darussalam, kita kena bersih. Dengan kata lain, Allah hantar kita mari di dalam bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak diberanak di atas fitrah. Kita nak balik kena dengan fitrah bersih. Kalau kita balik dengan tak bersih, kita tak sampai kepada Darussalam. Allah bagi kepada kita tangan yang bersih, mata yang bersih, telinga yang bersih, hati yang bersih. Bila kita balik kepada Allah, tangan kita kotor, mata kita kotor, telinga kita kotor, hati kita kotor, tak boleh, nama kita tidak amanah. Allah bagi diri kita ni satu amanah, kita kena jaga amanah. Bersih kena hantar balik dengan bersih, tu amanah. Kalau orang simpan duit kepada kita 1,000, kita kena hantar balik 1,000. Kalau orang simpan baju di kita, baju yang tak kotor, kena hantar balik ke tuan dia dengan cara bersih. Kalau orang simpan baju kepada kita, kita ambil pakai, bila kotor hantar balik dengan kotor, itu kita berdosa, salah. Kita salah guna amanah. Maka Allah mengamanahkan mata pada kita, telinga pada kita, lidah pada kita. Kita kena hantar balik kepada Allah dengan jalan bersih. Dia hantar mari dengan bersih, kita kena balik dengan bersih. Kalau tidak, kita bahayalah. Itu penting sekali. Yang paling penting,
kita membaikikan diri kita. Tu hak paling penting. Kena baca kekurangan diri kita kat mana masing-masing lah. Itu sebagai tazkirah ringkas pada hari inilah. Maaf saya ambil masa lebih sikit daripada biasa untuk tazkirah saya pada kali ini sebanyak itu saja. Sekiranya ada kebaikan itu adalah taufik dan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, dan apa kekurangan itu adalah daripada kelemahan daripada saya. Akhirnya sama-sama kita mohon dari Allah supaya Allah membersihkan diri kita, dan kita minta Allah bantukan kita supaya kita dapat mendekatkan diri kita dengan Dia, sampailah akhirnya minta Dia menyampaikan kita kepada Darussalam, minta Dia menghormatikan kita, membesarkan kita dengan beri keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.